diniyah. Ghairah Islamiyah tu dah tak ada dah. Ghairah pada agama tu dah tak ada dalam hati kita. Ulama bagi contoh, nak mudah faham, samalah seperti, bukan sama padahal di teori, tapi nak bagi faham, samalah seperti seorang suami yang langsung tak ada cemburu pada isteri dia. Isteri dia, bang, kau nak keluar dari mana ni? Bang, malam ni saya keluar bang, mungkin tak balik. Siapa? Kau nak keluar dengan siapa? Kawan orang lain bang, kawan abang ni. Kawan sepejabat dengan abang. Laki ke perempuan lagi? Tak apalah, kau keluar lah, abang nak keluar juga. Abang mungkin tak balik 3 hari, kau sehari je dah teruk pada bini dia. Macam dari tak teruk. Astagfirullahaladzim kan. Bini pun sampai terbelia mata, abang 3 hari, waktu tu saya sambung je lah. 3 hari juga dah saya, astagfirullahaladzim. Langsung tak kisah. Tak ada rasa cemburu. Anak-anak perempuan keluar rumah tak tahu aurat, dia tak rasa apa. Bini keluar rumah tak tahu aurat, dia tak rasa apa. Sebab apa? Dan tidak ada cemburu agama. Cemburu tu kena ada. Cuma yang dilarang adalah cemburu buta. Itu tak boleh lah. Kan? Asal bini tu bercakap dengan orang lelaki, kita terus cemburu buta. Check dulu tak pakcik dia, tas buku dia, kan? Kawan bertanya, sesat jalan, dia cek siapa yang tanya kau tu? Alah budak abang dia sesat jalan, dia tanya saya. Tak apalah, jangan terus dia terhukum bini juga. Satu atau tak boleh. Dia panggil cemburu buta tu lah. Tapi cemburu tu kena ada. Jangan sampai kita biarkan anak bini kita, anak dan bini kita, isteri kita melakukan benda-benda yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita biarkan, bertanda mana kita pun dah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hatinya yang mana tempat iman itu tidak mampu untuk mendorongnya berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran, nauzubillah, sehingga akhirnya tidak nampak riak wajahnya kemarahan bila perkara yang sama dilakukan oleh orang lain terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia tak kisah. Kalau orang hina agama Allah, dia tak kisah sebab aku hina agama Allah. Kalau kamu tolak hukum Allah, aku pun tolak hukum Allah. Kalau kamu tak cemburu pada anak bini kamu, aku pun tak cemburu pada anak bini aku. Aku bebaskan mereka. Ikut cara barat. Saya cakap orang barat sekarang ni, subhanallah tuan-tuan, saya kenal seorang orang putih daripada Ohio State. Orang putih lah, Amerika. Kan? Saya datang ajak tahu rumah saya. Kan? Lepas tu saya tanya, baik, suami dia macam mana dia boleh dapat hidayah Allah? Dia kata, ustaz, dia kata, orang putih lah, dia perubahan sikit orang putih kan. Dia kata, ustaz, kami tak tahu rupanya ayah dia, nama dia Jonathan, ayah dia nama apa? Philip apa saya ingat nama ayah dia, Jonathan Philip. Kita ayah dia ni, ayah dia librarian. Dia kata Ohio tu ada satu library besar. Dia kata ayah dia kerja kat library tu. Lepas tu ayah dia tak sangka ayah dia rupanya semasa ayah dia library tu, beberapa tahun ayah dia suka baca buku tentang Islam. Dan ayah dia setelah peluk Islam, dalam keadaan dia sendiri peluk Islam, tanpa ada orang lain yang dakwah dia. Dia baca buku Islam banyak dalam library tu. Ada section yang Islam kan. Dia baca sampai akhirnya ayah dia masuk Islam tanpa orang dia tak tahu pun. Kan? Satu hari dia kata, ustaz, saya terbuka pintu bilik ayah, saya tengok ayah tengah solat. Ayah tengah semayang. Dia kata, ayah buat apa? Dia kata, tonggang-tonggit, dia kata kan, ayah bersenaman apa? Dia kata, tai chi ke? Tai chi apa pula ayah? Dia kata, aku tengah solat lah. Solat apa? Dia kata, kan ayah Kristian. Dia kata, dulu aku Kristian, tapi sebenarnya aku dah lama tinggalkan Kristian. Dan sekarang ni aku dah memeluk Islam. Rupa dekat 7 tahun ke 8 tahun dah ayah masuk Islam. Secara sendiri, tuan-tuan bayangkan, subhanallah, tak ada orang yang dakwah dia masuk sendiri. Dia mengucap sendiri. Setelah dia baca kitab banyak ni, bagaimana nak masuk Islam, dia masuk Islam sendiri. Lepas tu dia kata, bagaimana ayah, perasaan ayah setelah ayah memeluk agama Islam. Ayah dia kata, aku tak pernah merasakan ketenangan seperti mana setelah aku memeluk Islam 7 tahun yang lalu. Kalau dulu aku kaki mabuk, kalau dulu aku macam ni, tapi bila aku masuk Islam, semua terubah. Lepas tu anak dia kata, kalau ayah dah dapat benda-benda itu yang baik tu, kenapa ayah tak dakwah pada kami? Ayah tak ajarkan kita nak beranak ni, ayah tahu kebaikan Islam. Ayah dia kata, aku takut kamu tak boleh terima, saya nak takut rahsia ni terbongkar. Kamu cerita pada saudara-saudara, cerita pada masyarakat kita keliling ni, cerita-cerita kita ni, sehingga aku takut ni, aku dipulau oleh mereka. Anak dia kata, ayah, kalau benda yang ayah pegang ni, ayah yakin ni benda yang baik, tak patut ayah suruh. Dia kata, patut ayah cerita pada kami. Akhirnya dia kumpulkan anak-anak dia, dia cerita. Lepas sejam dia cerita tentang Islam tu, semua kat tangan. Asyhadu an la satu keluarga untuk Islam. Bapa dia sendiri yang Islam kan. Padahal ayah ni pun tak ada orang yang Islam kan. Bayangkan tuan-tuan sedih tak sedihnya. Lepas tu tuan ustaz, saya baru 4 tahun masuk Islam. Lepas tu saya tanya dia, isteri dia macam mana? Dia kata, isteri saya ni ustaz dulu dia bekas tentera Amerika yang bertugas kat Iraq. Tentera Amerika yang bertugas dihantar ke Iraq masa tu. Masa tu perang antara Iraq dengan Kuwait kan.
Jadi isteri saya ni masuk Islam setelah dia mendengar azan. Dia tak pernah dengar azan dekat mereka, tempat itu. Bila sampai dekat Iran, dekat Iran, kat Kuwait lah, kat Kuwait lawan Iran tu. Di Kuwait dia dengar suara azan. Lepas tu dia setiap kali dengar azan tu dia jiwa dia tenang, dia tak faham pun. Kan? Dia tak apa benda orang menyanyi ni. Tapi bila dia dengar nyanyian tu dia tenang. Dia dengar nyanyian tu dia tenang. Akhir sekali dia buat keputusan pakai skirt tentera tu ataupun baju tentera. Dia pergi ke masjid selamba je. Masa tu orang tengah semayang, baru orang tengah semayang Isyak, tak silap nak di situ. Dia tentera dia berani lah. Dia masuk masjid, orang terkejut. Dia masyarakat, kenapa kamu masuk dalam masjid kami? Dia kata, aku nak tanya satu benda yang besar sebab aku nak tahu apa jawapan dia. Lepas tu akhirnya orang bagi dia pakai tutup pakaian dia. Lupa dengan imam. Sebenarnya imam tu boleh bahasa orang putih, orang Kuwait. So dia kata imam boleh tak imam terjemahkan apa yang dia terlalu gitu kan, melalui mic tu. Imam cerita Allah Akbar, Allah diberi, Allah diberi. Mana Allah dia cerita semua maksud azan tu. Dia kata pandanglah hati aku tenang, dia kata. Sebab di sebalik azan tu ada terkandung makna-makna yang begitu hebat. Lepas tu dia kata yang kedua, dapat hidayah sebab dia tengok orang perempuan pakai apa? Pakai jubah ni. Sampai dia kata dalam hati dia, kalau sekiranya penduduk mereka, perempuan mereka pakai seperti mana orang Islam pakai di Kuwait ni, kan yang pakai lah, tak ada yang tak pakai. Yang mengawal ada juga, tapi yang pakai ni tentulah masalah cemburu, masalah pembunuhan, kegaduhan di Amerika kerana seorang perempuan, kerana perempuan takkan berlaku. Sebab orang perempuan tutup banyak dia. Tapi di Amerika termasuk laku dia kata sebab macam ini lah. Orang perempuan rosak, lelaki rosak, ada orang perempuan hilang maruah dia. Lepas tu akhirnya pergi lagi masjid. Dia kata imam dia kata, apakah rahsia di sebalik penutupan aurat dia? Orang perempuan tutup aurat itu ceritalah firman Allah, apa ni, suruhan Allah sebagainya dan hikmah di sebalik penutup aurat. Akhirnya dia balik rumah dia ambil kain cadar hotel tu, dia ambil dia tutup daripada atas sampai ke bawah macam orang Iran. Lepas tu dia kelip kat sini. Imam tu duduk Allah. Lepas dia tegang tu balik tu ambil cadar pakai. Dah tak malu dah. Lepas tu imam tu kenapa jadi Muslim pula? Islam kan aku, dia kata. Asyhadu an la ilaha illallah masuk Islam. Dengan cadar tu lah. Cadar hotel tu dia pakai. Tak kegelar imam tu sempat betul. Lepas tu imam dia tolong dia carikan pakaian yang sesuai. Itulah hari pertama dia masuk Islam dan mendengar azan. Dia melihat orang perempuan betul menutup aurat. Itu contoh. Itu hati orang beriman kata itu. Terdorong untuk melakukan yang baik, yang mencari yang lebih baik. Okey. Rasulullah menggambarkan hati orang seperti ini dalam sabdanya. Masa nak ambil hijab ni. Kena tuan-tuan. Lagi 2 minit hijab. Nak sambung ke je? Teruskan. Masya-Allah. Kan? Nabi kata, "Tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasil." Mudan audan. Bagi qalbin asyrabaha, nukita fihi nuqtatun sauda. Nabi kata sebenarnya dibentangkan ujian-ujian kepada hati-hati manusia ini bagaikan jalinan-jalinan ikat. Apa yang berlaku di sekeliling kita ni semuanya merupakan fitnah, ujian, cubaan daripada Allah. Termasuklah penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap Rasulullah, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ujian. Jadi Nabi kata mana-mana hati yang tengok benda ni berlaku depan mata dia biarkan, dia tak marah, maka ujian tu akan menjalin dalam hati dia bagaikan jalinan ikat. Kan, faham tak tuan-tuan? Macam kita buat tikar kan, kita belah dulu, lepas tu kita jalin, kan? Masuk keluar, macam tu lah fitnah tu. Dia masuk dalam hati kita, kemungkaran tu. Kalau kita biarkan, kita redha, bila sempurna jalinan tu, maka tertitiklah satu titik hitam dalam hati kita. Alhamdulillah. Faham tak tuan-tuan? Kita biarkan, kita redha dengan maksiat tu, maka tertitiklah satu titik hitam. Macam kita buat tikar, masa kita belajar sekolah rendah tu kan, pendidikan seni, cikgu suruh belah tu ketat tengah tu, tapi dia tak nak, cuma masukkan apa tu, ketat warna. Bila dah sempurna, dia kata staplerkan tepi dia ataupun gamkan supaya tak tercabut. Sama lah Nabi kata, dia akan jalin dalam hati kita. Maksudnya dia beri kesempatan sebenarnya. Semasa dia menjalin tu, mana kalau kita tolak, kita ingkar, kita istighfar, tercabut balik ikatan tu. Mana tak jadilah titik hitam. Tapi kalau kita biarkan, dia akan menjalin secara sempurna. Dan bila dia sempurna, maka kita titiklah satu titik hitam. Satu, orang hina Allah, kita biarkan. Lepas tu orang hina Rasulullah, kita biarkan. Dia 2 titik hitam.
Orang hina perempuan pakai tudung, kita biarkan. 3 titik hitam. Orang hina hudud Allah, kita biar. Titik hitam lagi lama-lama. Nabi kata, sempurnalah titik hitam itu. Hitam legam. Akhirnya hatinya jadi hitam pekat, yang tidak mengenal kebaikan dan kemungkaran, melainkan hawa nafsu yang telah menguasai dirinya. Masa itu dah tak ada dah. Iman dah tak ada, melainkan hawa nafsu. Sebab tu payah dia nak dengar nasihat. Sebab hatinya telah hitam pekat. Sebab tu orang yang hitam pekat hatinya, Allah tak ada materi dah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kan Allah tutup itu hati dia. Alhamdulillah. Jangan sampai hati kita hitam pekat dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tuan-tuan, umur dah 70, 80 masih lagi tak hisap. Masih lagi tak solat. Kan? Ramai kita tengok umur dah 45, kan? Umur dah 50, betul balik-balik. Tak balik-balik. Tak semayang. Kan? Sampai begitu saja. Kalau kita ajak tu bang semayang, Ustaz jalan dulu. Nak jalan dulu tu je lah. Ustaz jalan dulu. Ustaz jalan lama, dia jalan dulu balik. Mana mati dulu lah. Kan? Ada sahabat itu sekali. Kan? Dekat rumah saya pun baru dia memang tak nak semayang. Allah siang tengok. Umur dah 60 lebih dah 67 dah umur dia. Tapi dia tak pagi jogging. Kita tanya dia jawab. Tapi namun nak pergi surau tu kan dekat rumah dia. Sekarang tak ada dah. Saya pun tak jumpa lama dah. Innalillah tu. Allah sedih betul. Ada tu dekat rumah tu, tahu apa masjid apa? Masjid Asyakili. Masjid apa nama masjid? Masjid apa yang kat simpan pergi ke Kelibut? Masjid apa nama dia? Masjid apa yang lupa lah apa masjid tu? Amania. Apa lah masjid tu? Yang nak pergi Wati tu satu masjid simpan 3 tu. Kan? Dia memang pagi umur dia 63 masa tu, 64. Umur Nabi kan? Umur Nabi wafat. 63 umur dia. Dekat pagi dia boleh jogging sampai ke jalan Lama Faham, Bentong. Korang bayangkan jauh tak jauh dia. Umur dah 60 lebih tu, hebat lagi tu. Asal lalu je, orang tegur, bang tinggal lu pasal pendek dia. Dia tunjuk seluar dia. Kakak pernah tinggal dia. Tahu lah tak boleh. Pakai lah panjat kan. Dia lalu tu sebelum subuh. Kadang-kadang siap tegur, bila tegur, bang tinggal. Tunjuk seluar dia. Tinggal dulu bang, tunjuk seluar dia. Faham maksudnya? Bodoh tu, pasal pendek mana tu bermayang. Lepas tu bila azan, dia lalu. Lebih kurang beberapa dah masa orang dah habis gelar subuh kan, satu Ahad tu, dia lalu balik tu, dia singgah kedai. Ada kedai kat situ jual apa ni? Jual apa nama ni? Roti canai apa? Dia kata keping. Makan. Boleh pula makan dia keping tu. Letih kata lari sampai ke tu, jalan Lama Bentuk tu kan, faham tu. Patah balik dia tu, orang penat, boleh makan. Tapi rezeki dia makan, tapi Allah yang pakai sembah tak disembah. Kita tak beribadah pada Allah. Saya tak ada, lama dah tak ada. Maknanya dah meninggal juga. Mana Allah. Ingatkan lari-lari itu sihat, tak panjang dah umur. Tak juga. Meninggal juga kan. Dan tiga keping dia makannya. Dia tarik lagi. Meninggal juga. Maknanya sampai ada yang dekat itu tanah. Kan? Orang ajak tanah juga. Kan? Tak takut tu lah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah dah tutup itu hati dia. Untuk menerima kebenaran. Alhamdulillah. Dan kita ni insyaAllah lah kan. Masih terbuka lagi, insyaAllah masih lembut lagi. Kesemuanya disebabkan hatinya yang telah terpesong daripada menyintai kebaikan dan membenci kemungkaran, sehingga hatinya menjadi lemah untuk mendorongnya melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lebih membimbangkan lagi, apabila dia mendengar perlakuan mungkar berlaku di atas muka bumi ini, akan tetapi hatinya redha terhadapnya. Alhamdulillah. Kan? Lebih bimbang lagi kalau dia dengar benda mungkar berlaku, dia tengok benda mungkar berlaku, tetapi bukan dia marah, dia redha pula. Ada tak tuan-tuan? Kita redha melihat kemungkaran berlaku. Kita tengok. Sebab tu Nabi sebut dalam hadisnya, idza umratul khati'atu fil ardi kana man syahidaha wa karihaha wa qala maratan ansaraha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiha kana kaman syahidaha. Nabi kata sekiranya sesuatu kesalahan dosa itu terjadi atas muka bumi ini, maka sesiapa yang melihatnya dan membencinya, maka seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia tengok benda tu berlaku, mungkar dalam mata dia. Lepas tu dia tengok, dia benci. Dia tak redha, walaupun dia tak ada kuasa nak cegah, sebab dia tak mampu. Dia tak ada kuasa nak tegur dengan mulut, tapi hatinya benci. Maka kata Nabi, dia seolah-olah tidak melihatnya. Tapi ulama kata jangan pula tengok mungkar.
Kita benci tapi tengok daripada pagi datang ke petang. Tengok perempuan orang kan, astagfirullahaladzim, kan? Astagfirullah petang tengok. Kan? Seorang astagfirullahaladzim. Itu tengok bukan benci nama itu. Kan? Tengok benci dan tinggalkan tempat itu. Kalau kita tak mampu nak tegur. Tak mampu nak tegur perbaiki. Tapi kena benci. Jangan redha. Kalau kita redha, barang siapa yang tidak melihatnya, Nabi kata, dia tak tengok pun benda tu. Cuma dia mendengar dia orang sampaikan dia, tapi dia redha. Maka seolah-olah dia telah menyaksikan benda. Maknanya dia berdosa. Faham tak tuan-tuan? Kita tak tengok, tapi orang cerita. Kan? Syekh, kenapa? Malam tadi you tak pergi, kenapa? Ada tu lambat malam tadi. Syekh kau orang Melaka, kenapa tak pergi? Kenapa tak beritahu? Dia marah kan? Aku kalau tahu dia cuba lambat, aku memang tak pergi suruh pada tadi. Astagfirullahaladzim kan? Aku tak dengar ceramah tak jaga. Kau kan tahu kau Melaka. Aku suka cuba lambat kan? Kau ni memang tak guna kawan lah apa dia kan? Dah habau dia kawan tu. Kan? Tak guna punya kawan kan? Kau ni tadi kalau cuba lambat banyak aku. Dia tak tengok tapi dia redha. Maka dia dapat dosa orang yang buat benda tu. Alhamdulillah. Sebab hati dia redha. Sebab disebut di sini fahadha ridha minhu wa huwa amalul qalbi awradahu manzilatul syahidi fil ithmi. Kerana keredaan merupakan amalan hati yang diberikan kedudukan sebagai saksi dalam masalah dosa. Bila hati tu redha, tak tengok pun jadi dosa. Sebab kita meredai kemungkaran yang berlaku. Hari banyak tuan. Kemungkaran berlaku. Orang hina agama Allah, orang hina macam-macam lah. Kan? Tuan tengok dalam YouTube, takut tengok. Orang hina Rasulullah. Dia boleh kata Rasulullah ni, kami tak pernah pertikaikan Rasulullah itu sebagai seorang Nabi. Kami tak pernah pertikaikan dia sebagai seorang yang apa? Yang bijaksana. Semua dipuji Nabi, tapi satu dia kata, kami mempertikaikan keadilan Rasulullah. Boleh kata itu? Takut tuan saya ada orang cakap Rasulullah tidak adil pada orang perempuan. Mana yang cakap sama perempuan lah. Dan sekarang ni Alhamdulillah persatuan itu telah diharapkan. Tahu tak boleh? Sis. Sis. Boleh dikata macam tu. Ada macam artikel dia, ya Allah, berani. Kita Nabi ni seorang Nabi, seorang Rasul, kekasih Allah, seorang yang pandai berdakwah, seorang yang amanah menyampaikan ilmu dia, yang berjaya menyampaikan Islam. Itu cuma satu je kami pertikaikan, keadilan Muhammad. Muhammad tidak adil pada orang perempuan. Kalau dia tahu dia cakap tu benda salah, dia cakap juga, boleh terkeluar iman dia. Sebab dia mempertikaikan keadilan Rasulullah SAW. Sama juga, dia kata sama juga dengan Allah. Kami tidak pernah meragi Allah Tuhan kami. Allah Maha Esa, Allah Tuhan kami, Allah memberi rezeki, Allah menciptakan manusia langit dan bumi. Tetapi satu yang kami nak komen, Allah Ta'ala tak adil. Boleh kita cakap macam tu? Astagfirullah. Jangankan Allah, bapa kita, boleh kita komen itu? Bapa memang seorang lelaki yang hebat, ganteng, kan, hebat, pandai bagi cari rezeki. Ayah, bapa, tapi satu je bapa tak adil. Orang haji punya anak kan, puji-puji sebabun, sikit je dia kena. Mesti bapa kita marah kan. Apatah lagi, Allah yang menjadikan kita. Kita mempertikaikan keadilan dia. Ada orang sama-sama macam tu. Dan ramai pula pengikut dia. Ramai orang terpercaya dengan dakwah mereka. Alhamdulillah. Jangan sampai kita retro pula melihat benda-benda itu berlaku. Okey, itu yang ke-8. Jelas tak? Sambung Kalau masih nak lepas jadi kita sambung insyaAllah. Kan? Allah Alam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tuan-tuan ingat poin yang ke-9. Nanti saya ulang lagi. Ulang lagi 6. Kan sampai tahun depan. Bertahun-tahun dah habis tajuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sura wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la hawlana syaqiyyan wa la